Okey, cikgu nak semua orang salin dalam buku masing-masing. Okey, perhatikan raja di bawah, kemudian isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey. So, soalan nombor 1 tu perhatikan raja di bawah. Kemudian isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, so iceberg dan juga seperiuk air yang mendidih. So kalau kita tengok dekat sini jawapan dia, okey, iceberg mempunyai haba yang lebih besar berbanding seperiuk air yang mendidih. Okey. Dan manakala seperiuk air yang mendidih mempunyai suhu yang lebih tinggi berbanding iceberg. Okey. So kita tahulah suhu air ini adalah lebih panas lah. Okey. Tapi kenapa dinyatakan dekat sini iceberg ini mempunyai sejumlah haba yang lebih besar? Okey, haba yang lebih besar berbanding seperiuk air yang mendidih. Okey. Okey, so tengok pada jadual ini. Okey, sukatan bagi darjah kepanasan. Okey, suhu apa itu suhu? Suhu adalah sukatan bagi darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Okey, dia berbeza dengan haba. Haba adalah satu bentuk tenaga. Okey, satu bentuk tenaga yang dapat menaikkan suhu sesuatu objek. Okey, manakala suhu adalah sukatan. Okey, sukatan bagi darjah kepanasan ataupun kesejukan sesuatu objek. Okey. Okey, kalau kita tengok sebelum ni ada bacaan dalam bentuk Kelvin ke dalam darjah Celsius, itu menunjukkan tentang suhu. So bila ditanya tentang suhu, okey, kita mesti bagi jawapan kita dalam bentuk dalam unit Kelvin ataupun darjah Celsius. Okey, manakala haba dia disukat dalam unit joule. Okey, dalam unit joule. Okey, untuk suhu dia meningkat apabila dipanaskan dan menurun apabila disejukkan. Manakala haba pula dia akan mengalir dari kawasan panas ke sejuk. Okey, so ingat dia akan mengalir dari kawasan panas ke kawasan yang sejuk. Okey. Suhu dia bergantung kepada darjah pergerakan zarah-zarah di dalam satu bahan. Manakala haba dia bergantung kepada jenis, kuantiti dan juga suhu bahan tersebut. Okey? Kalau suhu ni dia bergantung kepada pergerakan zarah. Maknanya kalau suhu tinggi, maka zarah mendapat tenaga yang lebih, jadi zarahnya akan bergerak dengan lebih laju. Manakala haba pula dia bergantung kepada jenis bahan tersebut. Okey, sama ada bahan itu boleh menyimpan haba atau tidak. Kuantiti. Okey, contohnya kalau air dia ada dua sukatan air yang berbeza pada suhu yang sama. Okey, jadi air yang banyak itu mempunyai haba yang lebih tinggi. Okey, lagi banyak kuantiti dia, lagi banyak haba yang disimpan. Okey, dan begitu juga bergantung kepada suhu. Okey. Okey, so sampai kat sini ada masalah tak? Boleh buka mic? Sampai kat sini okey tak? Semua? Saja Salnia ada? Ada. Okey tak sampai sini? Okey. Sharifah, Batrisha? Okey, semua dah salin? Sempat salin tak? Siapa yang tak sempat salin? Boleh komen ya? Komen kat situ. Okey. Boleh cikgu teruskan? Tam Xuan Leng. Boleh buka mic? Tam Xuan Leng. Nur Khalidah ada? Nur Khalidah? Ada. Okey. So boleh dengar boleh nampak tak skrin cikgu tadi? Nampak tak?
Boleh Okey, alright. Kita teruskan Yang lain cikgu anggap semua dah dapat tengok dengan elok lah. Okey. So kita teruskan kepada pengaliran haba melalui kondaksi. Okey. Pengaliran haba melalui kondaksi, perolakan dan juga sinaran. Okey, sebelum ni ada tak soalan berkenaan yang ini? Ada tak soalan? Nak tanya apa-apa ke? Okey, ada soalan tak? Soalan kita teruskan Okey, so kita tengok pada ini pengaliran haba melalui kondaksi, perolakan dan sinaran. Okey, yang pertama kita tengok dulu melalui kondaksi. Okey, through conduction. So boleh tengok gambar di sini. Okey. Susunan seperti ini disediakan, dekatkan paku tekan P, Q dan R. Okey, kita tengok kat sini ada P, Q dan R. Pada rod kopram dengan lilin, panaskan hujung rod kopram. Kita panaskan dekat sini. Okey, kita panaskan dekat sini. Sorry komputer cikgu ada lag sikit lah. Cikgu tak tahu lah. Oh. Okey, kita panaskan dekat sini. Okey. Kemudian catatkan pemerhatian anda terhadap urutan kejatuhan paku tekan. Okey, boleh tak cikgu nak tanya? Di antara P, Q dan juga R, yang mana akan jatuh dulu? Yang mana akan jatuh dulu? P, Q dan R. Yang mana yang jatuh dulu? Okey, Amalia Natasha, apa yang tak ada tu? Amalia Natasha, boleh buka mic kalau nak tanya soalan ke, tak dengar ke, boleh buka mic. Kemudian tutup balik. Mute balik. Amalia Natasha ada? Ada. Kenapa tu? Apa yang tak ada tu? Oh, tadi kan cikgu tanya ada soalan tak? Ya, okey. Tak apa, nanti buka je mic Buka je mic, tak apa. Cikgu nak dengar suara kamu juga. Okey? Okey, cikgu nak tanya yang tadi. P, Q dan R, yang mana akan jatuh dulu? Amalia? Di antara P, Q dan R. Jangan bagi mesej Jangan mesej, jawab dengan ni suara kamu. Sebab cikgu tak baca dia punya chat tu. Okey, di antara P, Q dan R, yang mana yang akan jatuh dulu? P dulu P dulu. Sebab apa P? Siapa yang jawab tu? Amalia ya? Siapa yang jawab tu? Saya. Bagi nama kat cikgu? Amalia. Okey, Amalia. Kenapa P jatuh dulu, Amalia? Sebab dia duduk hujung sekali dekat dengan pengeluaran. Okey, dia paling hujung sekali. Maksudnya dekat dengan sumber haba kan? So kondaksi ini adalah secara kondaksi. So dia akan bergerak dari tempat yang panas ke tempat yang sejuk. Okey, so dia bergerak ke sinilah. Okey. Okey, dia bergerak ke kanan. So yang paling dekat adalah P. Okey. So sepatutnya P lah yang jatuh dulu, diikuti oleh Q dan juga R. Okey. Kemudian B, kita tengok pengaliran haba melalui perolakan. Okey, apa yang dia buat? Dia letak satu hablokalium manganat 7 dekat sini. Okey. Kemudian dalam tu ada air, kemudian dipanaskan dekat kawasan tengah-tengah ni. So kita tengoklah apa yang berlaku. Okey, hablokalium manganat ni warna dia warna purple. So kita tengoklah apa yang berlaku. Daripada warna tersebut dia akan menunjukkan satu corak. Okey, satu corak perolakan. Manakala yang kedua ini kita nak tengok perolakan dalam gas. Okey, perolakan dalam gas. So kita tahu perolakan ini akan mengalir melalui cecair dan juga gas. Dia ada dua. Maknanya dia melalui bendalih. Okey, cecair dan juga gas. Cikgu tak boleh nak tulis, dia ada lag sikit. Okey, tak apa, abaikanlah ini
Okey, so dia mengalir melalui cecair iaitu bendalur iaitu cecair dan juga gas. Okey. So kita tengoklah apa yang berlaku. Kita panaskan air dalam bikat itu dengan perlahan-lahan. Okey, perhati dalam lukiskan anak panah untuk menunjukkan arah gerakan warna hablo kalium manganat. Okey. Seterusnya yang ini pula kita akan tengok asap Ini ubat nyamuk ni. So dia keluar asap, so kita akan tengok satu pergerakan asap dekat sini. Okey. So kita akan tengok ada satu corak di sini nanti. Okey. Okey, dan yang last sekali adalah pengaliran melalui sinaran. Okey, pengaliran melalui sinaran. Okey, sediakan susunan radar, keluarkan udara di dalam balang dengan memasang pump vacuum. Okey, siapa tahu apa itu vacuum? Siapa tahu apa itu vacuum? Nur Raisah? Ada Nur Raisah? Nur Raisah buka mic. Nur Raisah dan juga Sharifah Batrisha. Buka mic. Putri Nur Idina buka mic. Putri Nur Idina buka mic. Tahu tak apa itu vacuum? Sharifah Batrisha. Apa itu vacuum? Tahu tak? Kalau untuk bersih tu tahulah cikgu. Kalau Yang untuk apa? vacuum. Untuk bersihkan rumah. Itu vacuum cleaner tu ya? Okey, tak apa. Tak apa. Okey, so dalam kes ini dia menghasilkan vacuum di mana semua udara di dalam balang kaca ni akan dikeluarkan. Okey, tak ada langsung udara dalam ni. So zarah-zarah udara di sini dikeluarkan melalui pump vacuum. So kita katakan di dalam ini akan mengalami satu keadaan di mana kita namakan dia sebagai vacuum dalam ni. Okey, kita namakan dia sebagai vacuum di mana tiada zarah-zarah udara. Kenapa kita tak nak ada zarah udara dalam ni? Sebab kita tak nak haba daripada mentol ini dipindahkan ke tangan dalam bentuk perolakan. Kita tak nak. Kita nak dia dipindahkan dalam bentuk sinaran. Okey, kalau dalam bentuk sinaran, kita tahu cahaya boleh mengalir melalui vacuum. Tetapi bunyi tidak boleh. Maksudnya, tiada zarah udara dalam ni. Okey, maknanya tiada bendalur. Maknanya tiadalah perolakan di sini. Okey, jadi kita tak boleh cakap, cikgu, haba di sini boleh sampai ke tangan sebab dalam ni ada zarah udara. Zarah udara ni akan bergetar dan hantar haba tersebut kepada tangan. Tak ada. Tak boleh. Okey, kerana di dalam ini sudah tiada zarah-zarah udara. Okey, tapi kita tahu cahaya boleh melalui vacuum. Jadi kita boleh andaikan bahawa haba itu dipindahkan ke tangan melalui sinaran. Okey, sinaran apa? Sinaran cahaya. Okey. Kemudian bila dah hasilkan vacuum, letakkan tapak tangan anda pada sisi balang kaca untuk merasakan kepanasan. So bila kita letak tangan kat sini, kita akan dapat rasa panas di situ. Okey, kita akan dapat rasa panas. Kerana apa? Kerana adanya pemindahan haba melalui cahaya. Okey. So tengok pada pemerhatian. Okey, untuk yang A tu, okey, betul Amalia cakap tadi. Okey. So paku tekan yang jatuh dahulu adalah P. Okey, diikuti dengan Q dan juga R. Okey, so dalam kes itu haba mengalir secara konduksi. Okey, secara konduksi iaitu melalui pepejal. Ingat konduksi melalui pepejal. Cikgu tunjuk sekali lagi gambar dia. Okey, konduksi adalah melalui pepejal. Di sini kita gunakan rod cuprum. Okey,
kita gunakan rod kuprum. Maknanya haba itu dialirkan melalui pepejal. So kita namakan dia sebagai konduksi. Cikgu nak tanya, kenapa ada kepingan asbestos kat sini? Perlu tak ada asbestos ni? Siapa ada idea? Ada idea tak? Macam tak ada orang je dalam ni, ada 18 orang ni. Ha? Kenapa perlunya asbestos tadi? Tahu tak? Tak. Tak tahu. Jessalnia tak tahu. Siapa tahu? Siti Aisyah. Iman. Iman diam je Iman. Iman? Ini betul ke ni dengar cikgu ajar ni? Ha? Saya tak tahu apa-apa ya cikgu. Saya Tak faham. Tak faham apa-apa. Yang mana kamu tak faham? Semua tak faham? Sebab saya baru masuk. Baru masuk. Okey. Siapa yang dah dengar daripada tadi? Ha? Putri mana Putri? Tadi dengar suara Putri tadi. Putri Nur Ibina. Putri. Mungkin untuk mengelakkan kebakaran. Kebakaran. Oh. Ni. Asbestos ni nak elakkan kebakaran. Tapi asbestos ni tak kena pada api pun. Okey? Tak kena pada api pun. Apa tujuan dia? Okey, tujuan dia kita tak nak haba itu dipindahkan melalui perolakan ataupun sinaran. Sinaran mungkin boleh sampai dekat sini kan? Okey, dan juga perolakan haba mungkin juga boleh sampai dekat sini. Sebab perolakan melalui cecair ataupun udara. Kat sini ada udara ni. Mungkin dia boleh pindahkan melalui udara. Jadi kita tak nak haba itu dipindahkan melalui sinaran ataupun perolakan. Jadi kita nak suruh haba tu mengalir melalui kuprum ni saja. Kita nak haba itu mengalir melalui konduksi sahaja. Okey, ingat konduksi adalah pengaliran haba melalui pepejal. Okey, melalui pepejal. Boleh faham tak? Jadi asbestos ni dia halang pengaliran haba melalui cahaya ataupun perolakan udara dekat sini. Okey? Jelas tak? Putri? Okey tak Putri? Iman? Jelas cikgu. Iman, cikgu tanya lagi sekali Iman. Iman? Putri cakap dah jelas Iman. Iman, apa tujuan asbestos ni untuk apa? Ulang balik apa yang cikgu cakap tadi. Saya tak faham sangat lah cikgu pasal tu asbestos tu yang pasal dia kegunaan dia sebenarnya. Apa tujuan asbestos ni letak kat sini? Untuk elakkan pemindahan haba melalui apa? Konduksi. Kita nak konduksi tapi kita tak nak dia melalui apa? Perolakan dan juga sinaran. Okey, dia ada 3 konduksi, perolakan, sinaran. Kalau konduksi melalui pepejal macam sekarang, melalui satu aluminium, ini kita namakan dia apa Iman? Iman, kita namakan apa ni? Haba melalui pepejal ni? Haba yang dialihkan melalui pepejal, kita namakan apa? Konduksi. Okey, kalau perolakan melalui bendalir, contohnya air, cecair ataupun gas. Jadi kita tak nak haba ni dipindahkan melalui udara kat sini sampai dekat paku ni, tak nak. Dan kita tak nak juga melalui sinaran. Okey, cahaya pun boleh sampai dekat sini kan. Jadi kita tak nak. Jadi kita halang dia menggunakan apa Iman? Menggunakan kepingan asbestos. Ya, betul. Kita nak elak dia mengalir melalui perolakan ataupun sinaran. Kita ada 3. Kita nak dia melalui konduksi sahaja. Okey, yang ni pun sama. Okey, yang ni kita nak tengok pergerakan ataupun perolakan haba di dalam air dan juga gas. Kalau yang ini dalam air, kita nak tengok apa corak dia. Yang ini dalam gas.
gas tu dah udara lah di sekeliling ni, kita nak tengok asap ni berlaku macam mana. Apa yang berlaku kepada asap tersebut. So kita tengok pada keputusan. Okey, kita tengok. Pergerakan air berwarna tu dia akan berpusing macam ni. Cikgu besarkan sikit ya. Macam ni. Semua orang kena buat macam ni. So air tu berpusing. Okey, dia naik ke sini, turun ke sini. Ini akan mengikut arah jam. Yang sebelah kiri ni melawan arah jam. Kita nampak dia naik ke atas, yang ni Cikgu tunjuk turun. skrin ke? Ya? Cikgu tunjuk skrin ke? Ya. Nampak tak Tak skrin keluar cikgu? pun. Tak nampak skrin cikgu ya? Tak. Sepatutnya nampak ni. Okey, yang lain nampak tak skrin cikgu? Nampak. Nampak? Nampak. Okey, yang tak, siapa yang tak nampak tadi tu? Nurin. Nurin. Nurin nampak tak sekarang ni cikgu tunjuk gambar bika ni? Nampak tak? Tak. Tak nampak? Okey, buka tak, jangan keluar daripada Meet tu. Okey. Jangan keluar daripada Meet, buka Meet tadi. Okey. Guna handphone ke guna komputer ni? Handphone. Handphone. Okey, buka Meet tu balik. Dekat Meet tu ada skrin dia. Nampak tak gambar bika yang cikgu tunjuk sekarang? Nurin nampak tak Nurin? Sekejap cikgu. Tak nampak? Tak. Okey, Nurin keluar dulu, masuk balik. Okey. Nurin keluar dulu dan masuk balik. Okey? Okey, cikgu sambung balik So, ini adalah pergerakan air yang berwarna. Okey? So, kita akan tengok yang sebelah kanan ni ikut arah jam, yang di sebelah kiri ni lawan arah jam. Jadi kita tengok kedua-duanya, dia naik ke atas, yang ini pun naik. Yang sebelah tepi ni turun, yang sebelah kiri ni pun turun. So, apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku? Putri tahu tak? Siapa lagi dalam ni cikgu tak sempat nak tengok nama lah. Iman. Respon je tak apa, semua yang ada ni. Tam Xuan Ling cikgu tak dengar suara dia. Amir? Amir ada? Okey, Nurin. Welcome back Nurin. Nampak tak Nurin? Skrin cikgu. Nampak tak? Cikgu tunjuk kat sini, nampak? Nurin nampak tak Nurin? Nampak cikgu. Nampak Okey. Alhamdulillah nampak. Okey, so apa yang berlaku? Haba mengalir secara perolakan. Okey, di dalam cecair. Kenapa kita sebut kat sini cecair? Sebab dalam ni ada air. So apa yang berlaku sebenarnya? Okey, di kawasan ni panas So air dekat sini akan jadi, suhu dia akan meningkat. Bila suhu tinggi, ketumpatan akan menjadi rendah. Ingat yang tu. Okey, air akan panas dekat sini. Dekat sini dia kurang panas berbanding kat sini. Okey, di sini akan jadi lebih panas, di sini kurang panas berbanding di tengah lah. Okey, so apa yang berlaku, yang kawasan yang panas ini, airnya akan menjadi kurang tumpat. Ingat, suhu tinggi, cikgu tak nak tulis lah kat sini. Okey, dia jadi lag. Okey, suhu tinggi, ketumpatan rendah. Cikgu nak kamu catat sikit dekat buku tu Bila suhu tinggi, ketumpatan rendah, bila dia kurang tumpat, dia akan naik ke atas. Suhu di sini lebih rendah, ketumpatan dia lebih tinggi. So ketumpatan dia lebih tinggi, dia akan turun ke bawah. Begitulah dia berpusing-pusing. Okey, yang ini dia akan pergi ke kawasan ni. Bila panas, dia jadi kurang tumpat, naik ke atas. Bila pergi sini jadi kurang panas, dia akan jadi lebih tumpat, dia turun ke bawah. Begitulah seterusnya. Okey, so kita namakan ini adalah pengaliran haba secara perolakan melalui cecair. Cecair dengan gas ni kita namakan dia bendalir. Bendalir. Okey, sekarang kita tengok pergerakan asap pula. Okey, asap bermula daripada sini, dia akan turun ke bawah. Kenapa dia turun ke bawah? Kerana di sini kawasan yang lebih sejuk. Apa yang berlaku ialah dia menjadi lebih tumpat, so dia turun ke bawah. Bila sampai dekat kawasan yang lebih panas di sini, okey, kawasan ni lebih panas,
udara di sini akan jadi kurang tumpat berbanding di sebelah sini. So bila dia kurang tumpat, dia akan naik ke atas. So kita boleh nampak pergerakan asap tu akan turun naik macam ni. Okay, boleh faham tak? Okay, so haba mengalir secara perolakan di dalam gas. Okay, haba mengalir secara perolakan di dalam gas. Maknanya kita boleh tahu perolakan ni ada dua cara. Yang pertama melalui cecair dan yang kedua melalui gas. So dua-dua ni, cecair dan gas, kita namakan dia sebagai bendalir. Benda yang boleh mengalir, bendalir. Okey, cecair dan juga gas. So ingat bila suhu tinggi, ketumpatan rendah. Bila suhu rendah, ketumpatan tinggi. Bila ketumpatan rendah, dia naik ke atas. Contohnya ini. Suhu tinggi, ketumpatan rendah, naik ke atas. Suhu rendah di kawasan sini, suhunya lebih rendah, tak ada cahaya, tak ada api, tak ada lilin. Okey, suhu rendah, ketumpatan tinggi, dia akan turun ke bawah. Okey, sama je dua-dua ni. Cuma situasinya ini di dalam cecair, yang ini di dalam gas. Okey, sampai kat sini faham tak? Ini adalah secara perolakan. Okey, secara perolakan. Faham tak? Faham. Boleh faham. Okey. Ya. Ada soalan? Kalau suhu rendah, ketumpatan tinggi dia naik ke turun? Kalau suhu rendah, ketumpatan tinggi, dia turun ke bawah. Okay. Siapa yang tanya tu? Raja. Raja. Okey, Raja. Cikgu nak tanya. Kenapa dia guna warna kat sini? Kenapa dia letak bahan kimia yang berwarna kat sini? Kenapa Raja? Agak-agak kalau tak ada benda ni, kita nampak tak pergerakan dia? Tak. Tak nampak kan? Air tu kita tak nampak. Mungkin nampak tak jelas. Jadi color ni, dia membantu kita melihat perolakan ni. Kita akan nampak corak ni dalam bentuk warna. Begitu juga dengan asap ni. Kenapa kita guna asap ni? Raja? Kenapa Raja kita guna asap ni? Supaya kita nampak pergerakan apa? Gerakan asap. Pergerakan asap tersebut. Kita nampak pergerakan asap itu. So kita nampak perolakan di situ. Okey, cadangan, cikgu nak tanya cadangan daripada Raja. Kalau selain daripada benda berwarna ni, apa yang kita boleh guna kat sini? Untuk nampak pergerakan dia. Kita boleh guna apa? Ada cadangan tak? Kita boleh guna apa? Tahu cikgu. Tak tahu. Okey. Ada tak yang lain? Tahu tak? Ada tak cadangan nak letak apa-apa supaya kita boleh nampak pergerakan haba dekat sini? Kita boleh letak apa? Amalia? Tahu tak Amalia? Ada tak cadangan nak letak apa kat sini? Putri? Semua dah diam dah. Iman? Siapa lagi dalam ni? Siapa lagi dalam ni? Tamshuele, Amir, Sharifah, Nur Arina, semua diam je ni. Tak apa, buka je. Arisha pun ada. Farah Nur, Siti Aisyah. Buka je mic, tak apa. Cuma jangan terlalu bising sampai orang tak dengar penerangan cikgu je. Buka je mic, tak apa. Okey? Okey. Selain daripada guna benda yang berwarna ni, kita boleh gunakan beras. Okey, bila kita letak beras, bila kita panas, kita nampak beras tu bergerak. Beras tu bergerak ikut pattern ni. Okey, beras tu akan bergerak mengikut corak perolakan. Ataupun kita boleh gunakan benda-benda yang kecil-kecil, contohnya cebisan kertas berwarna. Kertas warna biru ke merah ke, kita koyak-koyak-koyakkan, kita letak kat sini. So bila kita panaskan, kita nampak cebisan kertas tu akan bergerak ikut corak dia. Okey? Boleh faham? Okey ke? Boleh ke cikgu proceed? Okay. Okey. So ini adalah perolakan. So kita dah sentuh tadi konduksi melalui pepejal,
haba mengalir melalui pepejar iaitu konduksi. Yang kedua ni adalah haba mengalir melalui bendalur iaitu air dan juga gas. Kita namakan dia perolakan. Ni cikgu tunjuk kat sini Ni ada perolakan. Jangan eja salah ya kalau ditanya ni. Perolakan. Convection. In English, convection. Okay. Convection. Okay. Tengok yang ketiga adalah apa yang berlaku kepada tapak tangan apabila kita pegang ni tadi. Ini. Apa berlaku kepada tapak tangan tu? Dia akan rasa panas lah. Kenapa rasa panas? Kerana ada haba yang dipindahkan ke tangan. Melalui apa? Nak kata melalui perolakan, dalam vacuum ni dah tak ada udara. Zarah-zarah udara tak ada dah. Air pun tak ada. Dia melalui apa? Sinaran. Oh, pandai. Siapa tu? Raja ke? Raja. Pandai Raja. So, haba dipindahkan melalui vacuum secara sinaran. Ingat, cahaya boleh mengalir melalui vacuum. Okey, yang lain tak boleh. Bunyi tak boleh. Okey, bunyi tak boleh travel ataupun melalui ataupun dipindahkan dalam vacuum. Okey. Okey, itu adalah haba yang dipindahkan melalui sinaran. So kita tengok 3 lah. Konduksi, perolakan dan juga sinaran. So ada 3 Cikgu harap kamu fahamlah 3-3 tu. Okey. So, kesimpulan perbincangan. Apa yang berlaku kepada zarah-zarah pepejar apabila dipanaskan? Zarah-zarahnya akan bergetar dengan lebih cepat dan memindahkan tenaga haba kepada zarah-zarah bersebelahannya dan seterusnya ke seluruh medium. Ini yang berlaku dalam konduksi. Okey, maknanya zarah-zarah dalam rod cuprum tadi, ni zarah-zarah yang ada pada rod cuprum ni tadi, dia akan bergetar bila dipanaskan. Dia bergetar, dia bagi pada zarah sebelah. Dia bergetar, dia bagi lagi tenaga kepada zarah sebelah. Dia getar-getar, dia bagi lagi kepada kawan di sebelah dia. So sehinggalah keseluruhan rod cuprum ini dia boleh mengalirkan haba. Itu namanya, kita namakan dia sebagai pengaliran haba melalui konduksi. Okey, itu yang berlaku. Bagaimana dipindahkan haba? Dia bergetar. Zarah di sini bergetar, bagi kepada kawan di sebelahnya. Dan kita tahu, dalam pepejar, zarahnya adalah rapat dan juga padat. Dia tak boleh bergerak macam air dengan udara. Dia boleh bergetar sahaja. Okey, itu yang berlaku. Maaf cikgu boleh ulang tak? Yang mana? Yang zarah-zarah bergetar dengan lebih cepat. Okey, contoh. Cikgu ambil satu aluminium. Aluminium tu sebenarnya adalah pepejar. Siapa yang tanya tadi? Saya, Siti Aisyah. Siti Aisyah. Okey, Siti Aisyah. Aluminium adalah pepejar kan? So tahu tak susunan zarah dia macam mana? Kalau pepejar susunan zarah macam mana? Rapat-rapat. Rapat-rapat. Cikgu nak lukis sekarang dia lag lah. Dia lag. Tak boleh. So anggap kamu bayangkan zarah itu rapat-rapat. Okay, zarah itu rapat-rapat antara satu sama lain. Jadi dia tak boleh bergerak, dia hanya boleh bergetar. Bila kita panaskan, zarah tu dapat tenaga haba. So apa berlaku pada zarah tersebut? Dia bergetar tapi dia tak mampu untuk jadi cecair. Dia hanya bergetar saja di tempat dia. Okay. Sebab kalau dia nak jadi cecair, dia perlukan suhu yang lebih tinggi. Okay. Jadi apa yang berlaku? Zarah tu akan bergetar laju. Dan dia akan terkena pada kawan di sebelah dia, zarah di sebelah dia tu. Kan dia rapat-rapat kan? Jadi dia pindahkan haba tersebut kepada kawan di sebelah dia. Zarah di sebelah dia. Okey? Yang zarah di sebelah tadi yang menerima haba tadi, dia akan bergetar lagi. Dia bergetar lagi dan dia pindah pula kepada kawan yang satu lagi, yang sebelah lagi tu. Begitulah seterusnya sehinggalah keseluruhan rod tersebut akan dipindahkan dengan haba. Okey, boleh? Boleh faham? Itu untuk konduksi. Okey, untuk konduksi. Kalau yang ini pula perolakan. Okey, apa yang berlaku semasa pemindahan haba melalui perolakan?
Apabila satu bahagian bendalih. Bendalih ni ingat cikgu dah sebut tadi, bendalih ni mewakili benda yang boleh mengalir. Bendalih ni mewakili air dan juga udara. Bila dipanaskan, bendalih itu akan mengembang. Okey, dia akan mengembang sebab dia dapat tenaga haba dan dia menjadi kurang tumpat. Okey, bila kurang tumpat, okey, bendalih yang kurang tumpat ini bergerak ke atas. Okey, bila dah kurang tumpat tadi tak kira lah sama ada air ataupun udara, bila dia panas, dia lebih panas, dia akan jadi kurang tumpat dan dia akan bergerak ke atas. Ingat, lebih panas, kurang tumpat, bergerak ke atas. Ingat itu. Manakala bendalih yang sejuk, dia akan jadi lebih tumpat. Maka dia akan mengalir ke bawah. Okey, dia akan mengalir ke bawah untuk mengambil tempat bendalih yang panas tadi. Okey, bila dia ambil tempat dekat bendalih yang panas tadi, dia pula jadi panas. Bila dia pula jadi panas, dia jadi kurang tumpat, dia naik pula ke atas. Yang sejuk tadi ganti balik. So itu yang berlaku satu putaran ataupun satu perolakan, kita namakan dia. Okey, dia menghasilkan corak perolakan. Okey, yang ketiga, terangkan secara ringkas tentang kaedah pengaliran haba melalui sinaran. Sinaran ialah pengaliran haba dari sumber haba ke kawasan lain tanpa melibatkan medium. Medium ni maksudnya tadi zarah lah. Zarah udara ataupun zarah cecair. Tiada benda tu. Okey, dan kita tahu dalam vacuum tiada zarah-zarah udara. Tiada apa-apa zarah pun. Even kalau manusia hidup di dalam vacuum pun kita akan mati sebab dalam vacuum tak ada udara, dah confirm tak ada oksigen. So kita akan matilah kalau kita duduk dalam vacuum yang lama, dalam keadaan dalam masa yang lama lah. So kita boleh mati sebab tak ada udara dalam tu. Tiada udara, tiada wap air, tiada apa-apa. Tiada apa-apa zarah di dalam vacuum. Even bunyi pun tidak akan kedengaran. Kalau kita letak loceng dalam satu vacuum, bila kita tekan loceng tersebut, kita tak boleh dengar loceng tersebut. Okey, sebab loceng menghasilkan bunyi yang menghasilkan getaran udara masuk ke dalam telinga kita. Jadi dalam tu tak ada zarah udara. Jadi dalam vacuum kita tak boleh dengar bunyi, tapi kita boleh nampak cahaya. Okey. Okey, nombor 4. Ini nak tengok beza Beza di antara konduksi, perolakan dan juga sinaran. Okey, kalau konduksi, medium dia adalah pepejal. Kalau perolakan, medium dia adalah cecair dan gas. Manakala sinaran, dia tak perlu apa-apa medium kerana dia berlaku di dalam vacuum. So ingat ini 3, ini adalah perbezaannya. Cara pemindahan haba. Kalau konduksi, haba mengalir di antara zarah yang kekal dalam kedudukannya yang tetap sebab dia adalah pepejal. Jadi zarah tersebut dia tidak bergerak, dia bergetar sahaja sebab dia adalah pepejal. Manakala kalau untuk perolakan pula, haba dibawa oleh zarah yang bergerak mengikut arus perolakan. Okey, arus perolakan. Tadi kita dah tengok ada corak air, warna pada air dan juga corak yang dihasilkan oleh asap. Kemudian sinaran, haba dipindahkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa sebarang medium. Tak ada medium. Dia tak perlukan apa-apa medium. Dia hanya dipindahkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Okey, itu adalah cara pemindahan. Kebolehan proses untuk berlaku dalam vacuum. Kalau konduksi tidak boleh. Sebab dalam vacuum tiada, apa cikgu cakap tadi? Tiada medium. Okey, dalam vacuum tiada medium. Perolakan pun tak boleh. Sebab dalam vacuum tiada zarah udara, tiada zarah cecair. Okey, melalui sinaran, ya, dia boleh berlaku. Kerana sinaran ataupun cahaya boleh melalui vacuum. Okey, dia boleh melalui vacuum.
Okey, so kesimpulan dia, pengaliran haba boleh berlaku melalui konduksi, perolakan dan juga sinaran. Okey, so cikgu cover sampai sini dulu. Okey, ada sebarang soalan tak? Ada tak sebarang soalan? Cikgu, Ah, yang pasal pergerakan air berwarna tu, kalau kita guna pasir, boleh ke? boleh juga, pandai. Siapa ni? Nurin. Nurin. Nurin Diana Ya. Nurin Diana. Pandai, bagus. Guna pasir pun boleh. So kita akan nampaklah pasir tu bergerak ikut corak perolakan. Okey, Kalau guna cebisan magnet tu, dia tak melekat ke? cebisan magnet. Apa kalau magnet punya tu? Elektromagnet, magnet kita tak gunakan dalam dalam perolakan. Okay, kita tak guna dalam perolakan. So kamu tengok kat sini, kalau elektromagnetik itu adalah untuk sinaran ya. Okey, dia digunakan dalam gelombang elektromagnetik. Okey? Okey. Okey, so kebat dia. Benjamin ingin memasang penyaman udara di dalam biliknya. Cadangkan kedudukan yang paling baik untuk memasang penyaman udara tersebut. Sekarang kita selalu tengok ada satu penyaman udara yang jenis portable kan, yang boleh bawa ke mana, yang ada roda tu. Okey, yang mana lagi bagus, yang ada roda ke yang letak kat dinding tu? Ada siapa boleh jawab tak? Aircon yang duduk dekat dinding, yang dekat bahagian atas tu, yang biasa kat rumah kita pakai tu, ataupun aircon yang kita boleh tolak dengan roda tu, yang mana lagi bagus? Iman? Mana lagi bagus Iman? Dinding saya rasa. Yang kat dinding. Kenapa Iman? Sebab saya tak tahu. Saya rasa lagi sejuk yang tu. Lagi sejuk sebab apa? Bila kita letak kat dinding, okey kita tengok kat sini, Benjamin ni nak pasang kat dinding. So kedudukan orang yang pasang aircon dekat rumah, dia letak kat mana? Ada tak orang pasang aircon letak kat kaki? Ada tak Iman? Tak ada. Tak ada. Raja, ada tak orang pasang aircon letak kat kaki? Dekat bawah? Tak ada. Dia akan letak kat atas. Sebab apa? Bila aircon dia keluarkan udara yang sejuk. Bila udara sejuk, apa berlaku pada ketupatan dia? Ketupatan dia lebih besar ke lebih kecil? Lebih tinggi. Bila udara sejuk, ketupatan dia lebih tinggi. Bila ketupatan dia lebih tinggi, dia akan turun ke bawah ke naik ke atas? Menurun. Dia akan turun ke bawah. Jadi udara sejuk tadi akan turun ke bawah. Jadi kita rasa sejuk. Udara panas yang lebih tumpat dia akan naik ke atas. Faham? Okey, jadi berlakulah perolakan dalam bilik kita. Okey, sebab itu kalau kita guna aircon, kita letak di atas supaya udara sejuk itu turun ke bawah, dia menggantikan udara yang panas di bawah naik ke atas. Okey, berbalik kepada aircon yang kita tolak dengan kaki tadi kan. Jadi dia akan sejuk di bawah saja tau. Di bahagian atas tu, udara panas tu dia akan duduk ke atas lah. Jadi maknanya bilik kita tak akan sejuk dengan lebih cepat berbanding aircon yang kita letak dekat dinding. Okey? Sejuk juga. Tapi kalau dia bandingkan dengan yang kat dinding tu, dia lebih cepat sejuk. Okey? Begitu juga dengan kita panggil exhaust fan yang udara yang nak keluarkan udara panas kan, kita letak dia di bahagian atas supaya kita tahu udara panas kurang tumpat, dia akan naik ke atas. Bila naik ke atas, dia akan keluar melalui exhaust fan tadi, yang lubang exhaust tadi. So dia keluar kat situ. So bila benda ni berlaku secara berulang, maknanya udara panas dalam bilik kita akan dikeluarkan ke luar. Dia tak akan diperangkap dalam bilik kita. Okay? So itu adalah cara-cara pengudaraan yang kita buat berdasarkan pengetahuan kita tentang pemindahan haba melalui perolakan. Okay? So kita tahu udara panas kurang tumpat naik ke atas. Udara sejuk lebih tumpat turun ke bawah. So daripada pengetahuan itulah kita gunakan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah untuk kita keluarkan haba-haba yang panas tadi daripada bilik kita. Okay? Okay, ada sebarang soalan tak?
Ada soalan? Bolehlah buka cam. Buka cam masing-masing. Okey, sekarang dah pukul 10.10 pagi. Cikgu akan share kehadiran satu lagi. Cikgu nak kamu isi nanti. Boleh isi lepas ni pun tak ada masalah. Ini pun untuk kehadiran juga. So cikgu akan share dia punya link. Kamu isi dekat situ ya. Okey, cikgu akan share dekat chat. Semua hanya klik pada link tersebut dan isi kehadiran. Okey? Okey, so selepas ni cikgu akan kongsikan 2 kuis. Okey, berdasarkan apa yang kita dah belajar tadi lah. Okey, cikgu akan kongsikan 2 kuis. So cikgu nak kamu semua jawab kuis tu betul-betul. Sebab itu adalah markah PBD kamu. Untuk 9.1 dan juga 9.2. Okey, sebenarnya 9.2 ni tak habis lagi So cikgu akan sambung lagi untuk yang seterusnya dalam fenomena semula jadi tu kita akan sambung kemudian. Okey, kamu boleh baca dululah tentang bayu darat, bayu laut, apa yang berlaku. So nanti cikgu akan share juga kuis berkenaan dengan benda tu. Okey? So ada soalan tak sepanjang apa yang kita belajar tadi? Bukalah cam. Raja, Amalia buka cam, tak apa. Siapa lagi ni? Amir, Wan No Aina, No Arina, No Raisa. Raisa? Ada Raisa? Raisa buka mic. Raisa ada tak ni? Ke tidur ni? Siapa lagi kat sini? Khalida, Nurin, Diana. Nurin ada Nurin? Cikgu. Ya, Nurin. Nurin. Siti Aisyah. Okey. Dua-dua tak apa. On je, tak apa. Nurin dengan Siti Aisyah. Okey, cikgu nak tanya. Kita belajar berapa jenis pemindahan haba tadi? Ada 3. 3. Boleh sebutkan tiga-tiga? Seperti konduksi, perolakan, okey, konduksi, perolakan dan sinaran. Okey, pandai Siti Aisyah. Okey, next cikgu nak tanya Nurin pula. Nurin dia tutup mic, pandai dia. Okey, Nurin. Ya. Okey, Nurin. Apa beza pemindahan melalui sinaran berbanding konduksi dengan perolakan? Sinaran. Maksudnya tak faham apa? Sinaran haba ni dipindahkan melalui apa? Ada medium tak? Ada. Ada medium melalui sinaran? Ada Sinaran. medium? Sinaran tak ada. Tak ada. Dia kerana cahaya boleh melalui apa? Medium. Bila kita keluarkan semua udara dalam tu, kita menghasilkan apa kat situ? Vacuum. Vacuum kan? Dalam vacuum tiada zarah-zarah udara. Tiada sebarang medium. Jadi sinaran boleh lalu tak dalam vacuum? Tak. Cahaya boleh lalu tak dalam vacuum? Boleh kot. Boleh. Kan? Kalau tak, kenapa tangan tu boleh rasa panas tadi? Betul tak? Walaupun dalam tu adalah vacuum. So tangan kita masih lagi rasa panas. Sedangkan mentol duduk kat dalam tu. Tak ada zarah udara. Tapi tangan kita duduk di luar bekas kaca tu pun boleh rasa panas. Sebab haba boleh dipindahkan melalui sinaran. Okay, thank you Nurin. Cikgu, saya nak tanya pasal pengaliran haba. Okay, pengaliran haba yang mana? Katakanlah pelindung bansan ni kita guna lampu. Lampu ada keluarkan haba kan? Ada. Boleh ke selain kita guna pelindung bansan kita guna lampu? Yang untuk konduksi ke? Konduksi. Boleh berlaku tapi ambil masa yang lama lah. Ambil masa yang lebih lama sebab cahaya yang melalui mentol tu tak adalah terlalu tinggi haba dia, betul tak? Suhu dia tak tinggi kan? Dia tak tinggi seperti kita panaskan guna pelindung bansan. Jadi lambatlah. Atau kita tengok sikit saja pergerakan haba dia, tak banyak. Okay, lagi ada lagi soalan?
Semua dah isi kehadiran ke? Okey, kita stop pukul 10.15 Okey, sekarang 10.15. So kita stop sampai sini. So kita jumpa lagi dalam kelas akan datang ya. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.